Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Amin, Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Para penonton, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, para ikhwan, para akhawat, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ikhwan, hari berjalan. Sedar tak sedar kita dah sampai dah pada hari Sabtu malam minggu lagi. Dan bertemulah kita pada program kita, rancangan kita. Setiap Sabtu malam kita mengambil sedikit waktu kita untuk kita menghayati suatu pelajaran yang ada di dalam agama ini berkaitan dengan hidayatus sibyan, hidayatus subyan, tarbiyatul aulad. Bagaimana kita nak bimbing, bagaimana kita nak mentarbiyah anak-anak, nak membentuk anak-anak, supaya bimbingan itu, tarbiyah itu masuk dengan bimbingan hidayatullah, bimbingan Allah Jalla wa'ala. Kita dah bincang dan bincang dan bincang sampai kepada saat kita telah melihat bahawa di antara hidayah, bimbingan yang kita kena sampaikan pada anak kita, tarbiyah, pendidikan yang kita kena adun untuk anak kita ialah mengajak anak kita kepada ma'rifatul Rabb, ma'rifatullah, mengenal Allah. Sehingga dalam pelajaran kita yang lepas, kita telah melihat apakah makna Rabb dan apakah makna ilah, apakah makna Allah. Dan itu kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita dapat menghayati. Para mursyid dan para murabbi yang dirahmati Allah, dalam hal ini untuk kita bawa anak-anak kita mengenal tentang Allah Ta'ala, cuba kita bawa kepada anak kita ayat ke-21-22 daripada suratul Baqarah. Kerana ayat ini sangat dahsyat. Ayat 21-22 daripada suratul Baqarah ni, khususnya 21, dikatakan ayat yang pertama yang wujud di dalam kalamullah Al-Quran dalam bentuk perintah. Ayat pertama datang dalam bentuk perintah. Kalau ini ayat 21 bermakna 20 ayat sebelum daripada itu tidak ada perintah, tidak menyebut dalam bentuk perintah. Ini adalah perintah yang pertama. Ini adalah perintah Allah Ta'ala yang pertama, supaya kita menyembah Allah. Maka pada ayat ini ada perkataan, ada ilmu yang kita belajar tentang apakah makna Rabb dan apakah makna Allahu, makna ilah, yang kita dah belajar pada pelajaran yang silam. Kita ambil ayat ini, kita sampaikan pada anak kita, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini. Allah kata, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kita ambil ayat ini, kita cuba
faham dahulu dan kemudian kita mencari perkataan yang sesuai untuk kita sampaikan pada anak kita. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu. Allah kata, wahai manusia. Keseluruhan anak Adam ini. Allah kata, u'budu rabbakum. Sembahlah kamu semua kepada pencipta kamu. Balik. Apakah makna Rabb? U'budu rabbakum. Apakah makna Rabb? Ingat balik pelajaran. Jangan terlepas. Sembahlah pencipta kamu, khalik kamu, malik kamu, ar-razak kamu, as-sayyid kamu, al-mudabbir. Sembahlah. Wa'budu rabbakum. Kesemua kamu beribadahlah hanya kepada Rabb kamu. Apa makna ilah? Ilah bermakna al-ma'luh. Apa makna al-ma'luh? At-ta'abud. Diibadahi dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketundukan dan penghinaan. U'budu rabbakum, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kamu semua dengan ibadah yang benar kepada Rabb kamu, pencipta kamu. Sembahlah dia dengan sembahan yang benar. Hanya dia sahaja yang layak disembah. Dengan penuh kecintaan, dengan penuh ketundukan dan kerendahan hati. Alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu. Walladzina min qablikum, dan menjadikan orang-orang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Semoga dengan itu kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Di sini disebut tentang ubudiyah kita pada Allah. Ini berkenaan dengan Allah Ta'ala itu, nama dia Allah. Dia ilah. Dia diibadahi. Dia dita'abudi. Dia disembah. Dia diibadah. Dan dalam sembah dia, beribadah pada dia, tidak boleh dikongsikan dengan yang lain. Itu telah kita belajar pada pelajaran yang awal lagi. Kalau kesemua kita masih ingat, pelajaran kita yang awal, ada 3 perkara penting yang mesti kita sampaikan pada anak-anak kita. Yang pertama apa dia? Yang pertama, kena sampaikan pada anak kita bahawa Allah Ta'ala itu pencipta dia dan pemberi rezeki kepada dia. Dan Allah jadikan kita dalam keadaan bukan sia-sia. Dan Allah telah hantar kepada kita Rasul. Sesiapa yang taat kepada Rasul akan sampai ke syurga. Sesiapa yang derhaka pada Rasul akan sampai ke neraka. Itu pelajaran awal kita dah belajar. Yang kedua apa dia? Kita belajar dulu yang kedua. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak redha, tak pernah redha kalau dia disekutui, diduai, disyirikkan dengan sesiapa pun dalam ibadah. Walaupun yang diambil sebagai sekutu Allah Ta'ala itu adalah malaikat yang dekat dengan dia dan Nabi yang diutuskan oleh dia. Dia tak suka. Kalau malaikat dia pun kita tak boleh ambil sebagai rakan kongsi dalam beribadat pada dia. Nabi dia pun tak boleh. Apatah lagi kita pergi ambil batu, kayu, semangat-semangat yang jahat. Kita pergi sembah kepada binatang sebagai contoh. Lagi tak pernah ada redha. Yang ketiga apa dia? Yang kita belajar dulu. Yang kita kena sampaikan pada anak kita. Bahawa sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul. Dan dengan dia memurnikan tauhid dia kepada Allah. Maka dia tidak dibenarkan mengasihi sesiapa pun yang menentang Allah dan Rasul. Walaupun mereka itu yang dekat dengan dia sekalipun. Iaitu mestilah dia memberi kesetiaan dia untuk tunduk pada Allah, tidak pada yang lain. Apatah lagi ketundukan pada yang khilaf dengan Allah dan Rasul, bercanggah total dan fatal. Jadi kalau itu dah kita mengerti kan, masuk dengan pelajaran yang kita belajar, apakah makna Allah, apakah makna Rabb, datang ayat ni. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bicara ayat 21 ini adalah bicara uluhiyah.
bicara peribadahan kita khusus kepada Allah, kerana Allah itu nama dia Allah. Allahu, ilah bermakna al-ma'luh, yang disembah. At-ta'abudi, yang diibadahi. Bukan disembah dengan paksa, bukan disembah tanpa kerelaan, tapi diibadahi Allah Ta'ala dengan penuh kecintaan. Kita nak sampai kepada ghayatul hub, kemuncak cinta. Nak sampai ke situ macam mana ikhwan? Dengan kita kena izharul mahabbah. Kita kena menampak akan kecintaan kita kepada yang dicintai. Al-mahbub. Allah yang dicintai. Allah yang ditunduki. Kita nak sampai kepada ghayatul khudu'. Ghayatul khudu'. Apa dia? Puncak ketundukan. Puncak kepatuhan yang diisi dengan muatan merasa hina diri dan kerdil diri. Ghayatul khudu'. Maka Allah Ta'ala itu diibadahi. Bukan dengan hati yang kosong, fikiran yang kosong, tapi berisi muatan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ibadahlah kamu, sembahlah kamu kepada Rabb kamu, pencipta kamu. Yang disuruh sembah siapa dia? Kamu kena sembah kepada Rabb kamu. Siapa dia? Pencipta kamu. Kamu kena sembah kepada siapa? Kamu kena sembah pada pemilik kamu. Kepada siapa kamu kena sembah? Kamu kena sembah kepada yang mengurus, mengatur hidup kamu. Kepada siapa kamu kena sembah? Kamu kena sembah kepada Sayyid kamu, Tuhan kamu. Kepada siapa kamu kena sembah? Kamu kena sembah kepada yang memberi rezeki kepada kamu. Subhanallah. Yang mampu menghalang mudarat masuk dalam diri kamu dan mampu memberi mudarat dalam hidup kamu. Itu yang kamu kena sembah. Siapa dia? Dia adalah Rabbuka. Dia adalah Rabbukum, pencipta kamu. Dengan kita menguasai sifat rububiyah Allah, sampai kepada kemuncak kita mengerti sifat rububiyah yang kita belajar ni, dia melahirkan ubudiyah, uluhiyah kita kepada Allah, ketundukan. Kalau Allah kita kenal, nama Allah kita tahu, tapi kita tak dapat nak tunduk kepada Allah dalam bentuk penghayatan, artinya kita kehilangan uluhiyah. Kita kehilangan yang kita patut sembah. Daripada sini, kita dapat memberi suatu penjelasan kepada anak-anak kita, tibyan, at-tibyan, kepada bimbingan anak-anak kita. Apa dia? Penjelasan bahawa anak-anak kita tidak perlu terikut dengan mana-mana aliran, yang aliran, ajaran, kepahaman itu tidak membawa pengabdian diri kepada Allah. Bubuhlah nama Arab macam mana pun aliran tu. Sebutlah dengan nama sesedap mana aliran tu. Sebijak mana tuan yang bawa aliran itu boleh berbincang. Tapi kalau dia gagal untuk sujud kepada Allah, dia gagal untuk beribadat kepada Allah, artinya dalam diri dia tidak ada hub pada Allah, tidak ada khudu' kepada Allah, tunduk pada Allah, merendah pada Allah, dan dia tidak pernah sayang pada Allah. Maka itulah masalah paling besar kalau ada dalam hati. Itulah masalah paling besar. Hubungan kita dengan Tuhan ada penghalang. Kalau kita nak buat satu, macam kita kata, suatu contoh yang dekat dengan kita, apakah masalah akan dihadapi oleh sebuah keluarga kalau suami tidak ada perasaan sayang pada isteri, isteri tidak sayang pada suami, ataupun ibu bapa tak ada perasaan sayang pada anak-anak, ataupun anak-anak tak ada perasaan sayang pada ibu bapa? Apa masalah yang ada di situ, ikhwan? Perkataan ibu, perkataan bapa, perkataan anak-anak, tingkah laku, semuanya akan disalahfahamkan. Semuanya akan berisi apa dia? Su'uzon. Kesemuanya buruk sangka. Jadi bila hamba itu tidak boleh menampak akan kecintaan dia pada Allah, tak boleh menunjukkan ketundukan dia, kerendahan diri dia, kehinaan diri dia pada Allah, maka dia tak akan boleh beribadah pada Allah. Dengan itu, dia hanya mengiktiraf Allah sebagai Tuhan dia dalam bentuk menjadikan dia
tetapi dia telah berbuat secara indirect bahawa engkau, walaupun kau bagi rezeki pada aku, engkau tetap tak layak aku sembah. Inilah sebesar-besar kejahatan yang ada dalam diri manusia. Jadi kita jelaskan ini pada anak kita. Apakah kemahuan yang ada dalam ayat 21 surah Baqarah ini? Dalam hal ini, dalam hal menyembah Allah, Allah tak panggil ya ayyuhallazina amanu, tapi Allah panggil ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil manusia semuanya, anak Adam. Kerana tidak ada yang tidak Allah cipta, kesemuanya Allah cipta. Setelah Allah bercakap tentang dia layak disembah, dia berhak disembah dengan ibadah yang benar, hanya dia sahaja layak disembah, maka dia menyebut tentang sifat ketuhanan dia, sifat rububiyah dia. Pada ayat 22, pada ayat 21 pun dia sebut, iaitu dia kata allazi khalaqakum. Allazi khalaqakum dengan makna dialah khalik kamu, dialah pencipta kamu. Bukan sahaja kamu, wallazina min qablikum, dan sebelum daripada kamu, mak kita, tok kita, nenek kita, moyang kita, kesemuanya Allah yang cipta. Last sekali sampai kepada ayahanda kita dan bunda kita, Nabiullah Adam alaihi salam dan ibu kita Hawa alaihi salam. Allah yang cipta. Walladzi khalaqakum, allazi khalaqakum, yang mencipta kamu, walladzina min qablikum. Dengan kamu mengenal sifat rububiyah Allah, akan menguatkan pengibadahan kamu pada Allah, la'allakum tattaqun. Yang itu akan menjadi suatu asas yang kukuh supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mengerti perintah Allah, mengenal larangan Allah, mentaati Allah kerana cinta dan kasih kepadanya dan tunduk padanya, mengharapkan kurnia yang begitu agung dan besar, meninggalkan larangannya kerana takut kepada kemurkaan dia. Kerana tidak ada kemurkaan lebih ngeri, lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada kemurkaan Allah apabila dia mencampakkan hamba dia ke dalam neraka yang sangat bergejolak. Maka Allah memperkenalkan pada ayat 22 tentang rububiyah dia. Allah katakan, allazi ja'ala lakumul arda firasha. Allah lah yang telah menjadikan bumi ini sebagai suatu hamparan untuk kamu. Tengok ikhwan, ini sajalah, ini taklah penting sangat, tapi dah lalui saya sebut sebagai contoh. Ini muatan kita lah untuk kita faham, kita nak berkongsi dengan anak-anak kita. Allah guna perkataan apa ikhwan? Allah guna perkataan awal, kalau antum ada Quran antum tengok. Perkataan awal Allah guna ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Perkataannya khalaqakum. Lepas tu walladzi u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Ayat 22 Allah Ta'ala kata alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah menjadikan kepada kamu al-ard, suatu planet yang besar yang dipanggil al-ard. Satu Allah kata, dalam banyak-banyak makhluk Allah yang besar-besar ni, Allah ada buat satu planet, satu tempat, al-ard. Tempat tu nama dia al-ard. Kita terjemah dengan bumi. Dia satu tempat kediaman kecil yang dia terapung-apung di suatu alam maya yang begitu luas. Di situ menjadi penempatan untuk kamu keturunan Bani Adam. Tapi Allah masih ada lagi makhluk-makhluk lain, planet-planet lain yang lebih besar, yang mungkin menjadi penempatan pada makhluk-makhluk lain yang bukan daripada keturunan Adam. Tapi tengok,
Apa beza ayat dia? Beza dia yang saya nak bawa tadi, yang saya rasa taklah penting sangat, tapi elok kita kongsi sebagai tambahan. Allah kata, alladhi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Artinya apa dia, ikhwan? Khalaqa ni artinya suatu benda tak ada, dia adam. Dia tak ada, belum ada. Allah cipta, baru dia ada. Benda tu tak ada lagi. Bila benda tu tak ada lagi, bila Allah cipta kali pertama, yang tu diguna perkataan khalaqakum. Tapi untuk bumi, Allah guna perkataan ja'ala lakum. Allah menjadikan bumi. Perkataan dia ja'ala. Ja'ala ni merujuk kepada benda tu dah ada, Allah tambah sikit. Tambah lagi. Artinya penciptaan manusia ini, penciptaannya sangat unik. Dia penciptaan awal. Manusia ni makhluk yang cukup tua. Penciptaan dia awal. Tapi sebelum daripada manusia dicipta, ada lagi yang lebih awal daripada kita. Tapi Allah isyaratkan kepada penciptaan manusia ni. Kerana cara dia ada, cara dia wujud, sebab penciptaan dia sangat unik dan ajib. Sangat miracle. Berbeza dengan mana-mana makhluk. Allah buat jin, Allah buat malaikat. Tapi Allah, walaupun semua tu dari Allah, tapi Allah tak pernah sebut pun, aku jadikan malaikat dengan tangan aku jadikan jin dengan tangan aku. Memang hakikat dia Allah buat. Tapi memberi suatu kehormatan, pentakziman, pengagungan pada manusia. Kejadian manusia pertama itu Allah kata, aku jadikan Adam dengan tangan aku dan aku tiup rohku padanya. Subhanallah, ikhwan. Maka Allah ungkit balik keistimewaan itu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahawa Allah cipta manusia seunik itu, seajib itu, dia ada, dia punya, kita kata objektif dia. Supaya kamu kenang balik, kamu ingat balik, dengan itu menjadi suatu asuhan pada kamu, menjadi suatu bimbingan pada kamu untuk memantapkan lagi pengabdian kamu kepada aku. Yang dengan itu tak akan melarikan mata hati dan fikiran kamu untuk duduk di dalam jalan yang telah aku peruntukkan untuk kamu, iaitu jalan al-muttaqin, jalan orang-orang yang sentiasa patuh pada aku dan menjauhi larangan aku. Yang isi kepada kepatuhan itu mengharapkan aku, kasih pada aku, cinta pada aku, tunduk pada aku. Yang isi dan muatan kepada meninggalkan larangan aku kerana dia takut kepada murka dan azab aku. Maka baru Allah cipta, Allah menceritakan tentang rububiyah dia. Dia menjadikan al-ard suatu tempat kecil. Bumi ni besar, ikhwan. Tapi bila Allah sebut al-ard, satu tempat kecil untuk menjadi kediaman kamu, firasha, aku hampak dah. Macam kita kata kapek lah. Kapek dalam rumah. Dalam rumah kita ada kapek. Ruang tamu ada kapek. Kapek itu adalah suatu unit yang kecil yang berada dalam keluasan rumah yang besar. Yang rumah itu adalah suatu rumah yang kecil di dalam sebidang tanah yang besar. Yang tanah yang besar itu adalah suatu unit yang kecil dalam sebuah kampung yang besar. Yang kampung yang lebih besar daripada kapek, daripada rumah, daripada sebidang tanah tadi, kampung itu adalah kecil lagi kalau dikatakan kampung itu suatu unit yang kecil daripada sebuah negeri yang besar. Negeri dah cukup besar dah, tapi negeri itu pun kecil kerana dia satu unit, suatu komponen daripada sebuah negara yang besar. Negara itu jadi kecil, ikhwan, kerana dia adalah suatu unit daripada sebuah dunia yang besar. Artinya, kalau kita kata dunia ini besar, rupanya dunia yang besar, al-ard ini, suatu unit yang kecil daripada suatu makhluk alam Tuhan yang besar. Lepas itu awal suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Dia adalah Rabb al-Alamin.
perkataan dia Rabbul Alamin. Dia tidak dikatakan Rabbul Ard. Segala puji bagi Allah. Dia adalah Tuhan bumi. Kalau kata Tuhan bumi, kecil sangat kuasa Tuhan. Bumi saja. Tapi dia Rabbul Alamin. Al-Alam. Bila kata Alamin, bumi itu jadi kecil. Makhluk kecil yang menumpang alam. Masih ada lagi makhluk Allah yang besar-besar. Allah telah menghampakkan suatu tempat kecil. Allah hampakkan di tengah-tengah, kita kata angkasa raya yang luas. Kalau dilihat dengan mata boleh jadi bulat, dilihat dengan ayat Quran dia terhampak. Duduk situ, macam kita kata dihampak tikar terbang di tengah angkasa raya, di situlah kamu hidup berkehidupan. Yang kita tak pernah rasa berbahaya langsung, ikhwan, terapung-apung bumi. Allah jaga. Allah kata itulah kemampuan Rabbukum. Kerana itu kamu kena sembah Tuhan kamu. Kerana kekuasaan dia terhadap kamu begitu luar biasa. Tak sekadar itu, was-samaa'a binaa'a. Subhanallah. As-sama'. Bila sebut as-sama', dari segi bahasa dia merujuk benda di atas. As-sama' binaa'a. Allah telah pun membina kepada kamu langit. Kalau dihampak, al-ar itu dihampak kepada kamu firash sebagai suatu hamparan, maka as-sama'u binaa'a, di atas kamu itu. Seolah-olah macam Allah Ta'ala kata, aku letaklah sebagai atap kamu. Bila kamu tengok ke atas, kamu tak takut. Kenapa? Kerana kalau kamu tengok di atas, kamu tak nampak tepi, kamu akan nampak alam ni terlampau gelap. Kamu tak boleh hidup. Maka aku buat satu ukiran di atas kamu supaya fikiran kamu tak rosak fikiran bila tengok di atas. Kamu tidak dihantui dengan rasa ngeri dan takut. Aku cipta sesuatu yang nama dia as-sama'. Yang as-sama' itu aku bagi cantik. Supaya bila kamu languk ke atas, kamu tak nampak apa-apa. Maka was-sama'u binaa'a. Aku bina di atas kamu suatu binaan yang cantik. Supaya kamu boleh hidup. Wa anzala minas sama'i ma'a. Kemampuan aku, kata Allah, aku turunkan daripada sama itu air. Subhanallah, ikhwan. Ini ayat 21 ini Allah mula nak menceritakan tentang rububiyah dia, kemampuan dia. Tentang sifat rububiyah, sifat penciptaan dia. Kalau rububiyah itu Tuhan tak mencipta apa-apa, maka kita tak akan nampak sifat rububiyah dia. Dia kena mencipta. Dia mencipta alam. Maka dia cipta daripada as-sama', di atas al-ar itu, dia wa anzala minas sama'i ma'an. Dia buat turun air. Dia buat turun air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tengok Allah kata, bila ma' itu turun daripada sama', bila turun saja ma' itu, yang kita terjemah dengan makna air. Yang dalam ayat lain Tuhan kata, kami turunkan air itu sebagai rahmat untuk kamu. Kebaikan untuk kamu. Sebagai kasih sayang kami untuk kamu. Allah Ta'ala kata, fa akhraja bihi. Bumi yang kamu boleh lihat kedahsyatan Allah Ta'ala ni, bumi yang terhampang tu, sebagai suatu macam bumi ni, kalau saya nak ibaratkan, kalau kita al-ard bumi ni, yang kita ni sekarang ni berada di angkasa raya. Tapi kalau saya nak ibaratkan bumi ni, besar mana bumi ni? Kalau saya ibaratkan di darat, macam laut yang terbentang luas, tiba-tiba di satu sudut laut tu nampak ada satu pulau. Keliling laut. Besar mana agak-agak pulau tu banding dengan laut. Maknanya yang bukan pulau lebih besar daripada pulau. Katalah macam kata pulau apa? Pulau Kendi. Pulau Tioman. Besarlah sikit. Ambil pulau Jerjak, lama tak pergi. Kecil. Al-ar itu dia akan jadi kecil ketika dibandingkan dengan keliling dia. Tapi kemampuan Allah menarik perhatian kita. Allah boleh hiasi al-ar itu dengan tumbuh-tumbuhan.
Wahai dia satu bumi yang terapung. Dia satu makhluk yang terapung di atas alam. Dia macam satu bola terapung. Allah boleh buat daripada atas dia hujan. Hujan kena kat dia saya. Tak hujan sana. Tak hujan sini. Dia tak bocok ke bawah. Hanya untuk kamu, kata Allah. Perkataan yang Allah guna perkataan ini apa dia? Rizqal lakum. Untuk rezeki kamu sahaja. Bukan rezeki orang lain. Tengok. Apa Tuhan nak? Dahsyat ikhwan. Ayat ni saja, ayat 22 daripada Al-Baqarah ni, kalau kita tadabbur, kita dah akan sujud pada Allah. Dahsyat Allah cipta. Bukan cipta kita lagi. Allah cipta tempat kita duduk ni. Rumah yang Allah cipta untuk kita ni sangat dahsyat. Apa Tuhan nak? Ayat ni kita nak sampaikan pengetahuan ini supaya kita sebagai ibu dan bapa dapat untuk kita bagi tahu pada anak kita. Allah kata, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Sekarang ni kata Allah, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Kamu dah ada ilmu dah. Dah ada ilmu, kenapa aku suruh kamu sembah aku? Kamu telah ada ilmu tentang rububiyah aku, tentang sifat, kenapa aku dipanggil Allah, sifat ilah aku, uluhiyah aku, kamu dah tahu dah. Maka Tuhan kata, dengar baik-baik. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan sekali-kali kamu ambil sekutunya lain daripada aku. Ini benda yang aku tidak akan tolak ansur dengan kamu. Jangan kamu datang kepada aku dengan kamu ada andada. Kamu pergi sembah Tuhan yang lain. Kamu sandarkan hidup kamu kepada yang lain sedangkan dia bukan Rabb kamu. Siapakah yang boleh buat kepada kamu macam aku buat pada kamu? Tak ada. Hanya aku sahaja. Aku sahaja boleh buat kerana aku Rabb kamu. Maka kerana itu kamu sembah aku, jangan ada sekutu pada aku. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Subhanallah. Sehingga kan ikhwan, sehingga kan saya kata Imam Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, kata dia, Al-Khaliq li hadhihi al-ashya' wa huwa mustahiqun lil ibadati. Berdasarkan ayat ni, Imam Ibn Kathir kata apa dia? Berdasarkan ayat ini, maka dia kata Al-Khaliq, pencipta kita. Allah telah cipta dengan sebegitu punya dahsyat. Karena itu dia kata, semua penciptaan hanya berhak menyembah penciptanya sahaja. Oh subhanallah ikhwan. Tapi ikhwan, kena tahu satu benda lagi. Kalau dah kita sampai kepada kepahaman ayat ni, kita nak kena merangsang jiwa kita menyembah Allah Ta'ala dengan muatan pengetahuan tadi, supaya isi kepada penyembahan kita kepada Allah itu bermuatankan apa? Bermuatankan ghayatul hub, ghayatul khudu'. Dia penuh dengan apa dia? Ghayah. Ghayah kalau terjemah Melayu kita kata puncak. Dia sampai kepada puncak al-hub, kecintaan kita pada Allah. Hub bahasa Arab. Saya tahu hub bahasa Arab, Melayu sebenarnya dia tak ada bahasa. Kita Melayu, kita guna cinta. Sebenarnya cinta tu bukanlah perkataan yang boleh menterjemahkan makna hub. Sebab kalau tengok dalam Munjid, hub ni dia kata izharul mahabbah. Setiap kali kita ada hub, perasaan cinta dengan satu benda, dia akan zahir kecintaan. Dia duduk dalam diri kita ni, dia tak boleh duduk diam-diam. Dia nak cakap tentang orang dia cinta, dia nak berbuat untuk orang dia cinta, dia tak mau pisah dengan orang dia cinta. Itu makna hub. Jadi dia akan zahirkan, dia akan sampai kepada satu kemuncak, dia nak zahirkan, dia nak nampakkan betapa dia cinta Allah. Kenapa dia cinta Allah? Sebab Allah itu Khalik dia. Kenapa dia kena menampakkan kecintaan Allah? Dengan apa dia nak nampak cinta dia pada Allah? Dengan dia sembah Allah. Dia tak boleh duduk diam. Bila dia dengar nama Allah, dia nak sembah. Dia baca kalam Allah, dia nak sujud.
Dia tahu kata nikmat ni daripada Allah. Dia nak sujud, dia nak syukur, dia nak puji, dia nak sanjung. Dia nak berkata sesuatu pada Allah. Dia nak minta hanya kepada Allah. Kenapa? Kerana Allah itu Khalik dia, Malik dia. Maka muatan ibadat yang kita lakukan pada hari ini kena ada ini, ikhwan. Karena itu, macam mana kita nak sampai ke situ, ikhwan? Itulah kalau antum masih ingat perbincangan kita. Ulama kata, kita kena mengenal Asma'ul Husna untuk sampai kepada itu. Dahulu kita terangkan apakah makna Allah, apakah makna Rabb. Sekarang ni, ikhwan, cuba kita nak ambil sedikit pengetahuan dan perhatian. Nanti ini muatan yang kita nak cerita dengan anak-anak kita. Dalam tanggungjawab kita. Dalam buku-buku tarbiyah disebut apa dia? Mas'uliyah. Mas'uliyah bermakna apa dia? Tanggungjawab sebagai ibu dan bapa terhadap anak-anak. Ada 3 perkara yang antum ingat. Apa dia? Satu dipanggil al-ubudiyah, satu dipanggil mas'uliyah, satu dipanggil al-itqan. Dalam hal pendidikan, ikhwan, 3 ni perlu ada. Dalam hal kehidupan, 3 ni perlu ada. Kalau saya seorang pekerja kerajaan, 3 ni kena ada. Kerajaan dengan rakyat, 3 ni kerajaan kena didik rakyat. Apa dia, ikhwan? Pertama, al-ubudiyah. Apa dia ubudiyah? Semua arahan kita, semua kita punya, kita kata apa bahasa hari ini, kata apa? Dasar kerajaan, dasar rumah tangga, dasar kehidupan peribadi. Kesemuanya kena menjurus ke arah penampakan kita mengabdikan diri pada Allah. Itu makna al-ubudiyah. Tak boleh tidak. Walaupun kita seorang mekanik sekalipun. Apa kena mengenai mekanik Jabatan Agama ni? Kalau saya kerja Jabatan Agama, patutlah saya menampakkan diri saya orang agama. Tapi kerja mekanik pun kena, kena. Kerana kita hamba dia. Kerana dia Rabb kita. Jadi, apa saya kata tadi, dasar kita kena menampakkan hidup kita ubudiyah pada Allah. Pasal itu bila orang bang, kita tak bagi tahu pada pekerja kita waktu dah masuk, itu bermakna kita padam ubudiyah. Ataupun kita tak bagi dia semayang, itu kita telah padam ubudiyah. Salah, ikhwan. Yang kedua apa dia? Al-itqan. Yang kedua mas'uliyah. Mas'uliyah ni kalau terjemah Melayu dia kata apa? Tanggungjawab. Kita kena tahu yang mana tanggungjawab kita. Amanah kepada kita. Apa dia? Kerajaan kena tahu apa tanggungjawab dia pada rakyat. Rakyat kena tahu mas'uliyah dia kepada kerajaan. Tapi sebelum faham tanggungjawab, kena faham al-ubudiyah dulu. Dan yang ketiga apa dia? Al-itqanu. Al-itqan. Apa dia? Al-itqan ni, ikhwan. Bila kita buat satu kerja, kita buat dengan cemerlang sekali. Inna Allaha ahabba abdan iza amila amalan an yutaqinahu. Allah Ta'ala sangat mencintai satu hamba bila dia buat satu kerja, dia buat dengan penuh itqan, kesungguhan. Kerja tu jadi sungguh terbaik. 3 benda ni adalah kehidupan kita, ikhwan. Ikhwan, apabila kita bawa anak-anak kita dalam dunia pendidikan kerohanian ini, maka nombor 1 sekali dalam rumah tangga kita, kita duduk negeri manakah? Kita nak bercakap bahasa apakah dengan anak-anak kita? Kita bangsa apalah sekalipun, mesti ada syiar dan lambang dalam rumah tangga Muslim. Apa dia? Ubudiyah dalam rumah tangga Muslim. Ubudiyah pada Allah. Dan inilah tajuk pertama sedang kita bercakap. Macam mana nak masuk ubudiyah kita kepada Allah, anak-anak pada Allah, kalau ini semua kita tak tahu. Kenapa ubudiyah ni kena ada, ikhwan? Kerana itulah dalam 56 Az-Zariyat Allah sebut, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُهُنْ. Kita ni dibuat untuk ubudiyah pada Allah. Kerana itu, ikhwan, bila sebut ubudiyah, apakah ruh kepada ubudiyah? Ruh kepada ubudiyah adalah tauhid.
Ubudiyah tak menjadi kalau tak ada tauhid. Ya subhanallah ikhwan. Karena itu macam manakah kita nak beribadah kepada Allah? Kita beribadah pada Allah tanpa kita syirik pada Allah, tanpa kita gantung dengan benda yang lain, khusus kita beribadah pada Allah. Dan kita nak sampai kepada muatan ibadah itu. Ghayatul hub, ghayatul khudu'. Nak sampai kepada kemuncak al-khudu'. Apa dia? Kerendahan jiwa kita pada Allah. Tunduk kita pada Allah. Dengan tahu kata kita hina depan Tuhan. Maka tak dapat. Itu tak dapat kita bubuh kalau kita tak kenal Allah. Maka kerana itu kita kena start dengan mengenal apa itu Rabb, apa itu Allah. Jadi cuba kita tengok. Selalu kita kita hidup Muslim ni, dia penuh dengan perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Betul? Di situ ada Bismillah, isim Allah. Kalau kita pecahkan, ismun Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dengan ismun Allah, dengan nama Allah. Allah tu adalah zat yang disembah. Yang zat yang disembah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang dahsyat. Apakah nama dia? Nama dia Ar-Rahman. Nama dia Ar-Rahim. Bila sebut Ar-Rahman, bila sebut Ar-Rahim, Allah. Dialah Allah. Hanya Allah sahaja ada sifat ni. Kerana itu mengenal Ar-Rahman, mengenal apa itu Ar-Rahman, mengenal apa itu Ar-Rahim, itu menjadi jambatan untuk kita berhubung dengan Allah. Qul ud'ullaha aw ud'ur Rahman. Allah kata, serulah Allah, serulah Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman, ikhwan? Supaya menjadi muatan kepada kita, supaya hati kita senang, kita pujuk beribadat pada Allah, terutama anak-anak kita. Kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman. Sebenarnya Ar-Rahman, Nur Rahim ini, dua sifat ni, dari segi balaghah dia, maksud dia sama. Cuma Ar-Rahman, dia menjadi makna yang am, Ar-Rahim dengan makna yang khas. Ar-Rahman, dari segi bahasa, dia asyaddul mubalaghah. Asyaddu, sifat dia mengatasi sifat Ar-Rahim. Ar-Rahman, luahan. Sifatnya meluap di atas. Ar-Rahim duduk di bawah. Ar-Rahim, dia terikat dengan kehendak ilahi. Ar-Rahim, dia terbatas. Ar-Rahman, dia tak boleh dibendung. Satu-satu sifat yang tak boleh panggil pada orang. Ar-Rahman, dia memang kepunyaan Tuhan. Jadi kita belajar dalam bahasa Al-Quran, Allah sebut Rahim itu kepada Nabi dia pada akhir surah Taubah. Raufur Rahim. Allah kata Muhammad ni dia Rauf. Muhammad ni dia Rahim. Allah tak pakai Rahman. Dan dia nak ditasniyah pun tak boleh. Nak diduakan tak boleh. Dia memang sifat yang mabni dia begitu. Terbina dengan kukuh sifat dia. Apa makna Rahman? Rahman bermakna Dzur Rahmah. Isi kepada Rahman itu bermakna Dzur Rahmah. Dia syarat dengan muatan kasih sayang, limpahan. Limpahan kasih sayang. Pasal itu dikatakan asyaddu mubalaghah. Kasih sayang dia dimiliki itu meluap-luap. Berlebih. Bukan kata sikit, lebih. Kasih sayang Allah Ta'ala begitu dahsyat. Sehingga kalau kita baca kitab lama-lama, kitab klasik lah, kitab lama-lama, Tok Guru lama-lama ni, sifat Rahman ni, dia terjemah dengan apa? Dia terjemah dengan apa? Kita terjemah dengan apa? Pemurah kan? Kitab lama-lama dia terjemah dengan boroh. Dia kata Tuhan yang maha boroh. Boros kan? Boros tu bahasa ni lah, cakap bahasa boroh. Boroh ni maksud dia apa? Semua dia pun. Tapi orang tengok, awak kawan ni jadi metara ni. Borat. Dia satu sifat yang tidak ada apa? Tak berkira langsung. Rahman.
Karena itu sifat ini ikhwan, di atas sifat Rahman ni, Tuhan tak berkira. Nama saja makhluk dia akan sampai Rahman dia. Walaupun makhluk dia itu bernama haiwan sekalipun, sifat Rahman akan sampai. Walaupun makhluk dia itu buat dosa paling besar pada dia, akan sampai sifat Rahman. Sifat yang syarat dengan muatan kasih sayang. Sehingga kan disebut kepada kita ikhwan dalam riwayat Bukhari, Abu Hurairah cerita, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an, wa anzala fil ardi juz'an wahidan, famin zalika juz'i, yatarahamul khalqu, hatta tarfa'ul farasu, hafiraha, an waladiha, yakhshatan an tusibahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allah Ta'ala telah memiliki sifat rahmah ini sebanyak 100 juzuk. Allah jadikan rahmah dia sebanyak 100 juzuk. Allah bahagikan rahmah dia 100 juzuk. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat dia 100 juzuk. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Maka Allah tahan, Allah pegang 99 rahmat dia. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan ke bumi ni 1 juzuk. Bermakna 1 daripada 100 itu Allah ambil 1 turunkan ke bumi. Nabi kata, famin zalika juz'i. Kerana 1 juzuk tu Nabi kata, yatarahamul khalqu. Kamu dapat lihat, bukan kata manusia, yatarahamul khalqu. Semua makhluk ni ada sifat kasih sayang. Nama kata makhluk aja ada sifat kasih sayang. Malaikat cara dia, binatang cara dia, manusia cara dia, pokok-pokok cara dia, angin cara dia, jin cara dia. Nama kata makhluk, yatarahamul khalq. Kerana itu makhluk itu dapat berkasih sayang. Hatta sampai Nabi kata, tarfa'ul faras hafiraha. Kamu dapat lihat kuda, dia mengangkat kaki dia an waladiha. Bila anak dia lalu di bawah dia, dia angkat kaki dia. Pasal apa? Nabi kata, khasyatan an tusibahu. Kerana dia ada kasih sayang, dia takut kaki dia itu menjadi musibah pada anak dia. Dia terpijak dan cedera. Subhanallah. Itu adalah sifat Rahman Tuhan. Sifat Rahman Tuhan. Itu selam dalam laut. Dalam laut. Yang orang panggil diving. Selam dalam laut. Tak pernah orang selam dalam laut naik balik menyesal. Menyesal aku selam. Bermakna dia selam tu dia tak tahu cara lah. Orang yang pergi ambil kursus diving ni semua ni, walaupun dia kena letak tonggih di belakang dia, dia selam, dia tak pernah menyesal. Nak selam lagi. Sifat Rahman ni sifat apa ikhwan? Sifat, kalau saya pindah kepada ibu bapa, mak ayah ni, tidak ada peraturan yang dia buat dalam rumah dia, apa sekalipun, yang peraturan itu akan buat anak dia binasa. Dia nak pergi kerja, dia masak siap-siap. Anak yang mangkit ni, walaupun mak dia tak ada di situ, semua akan dapati elok-elok. Minuman ada, makanan, semua boleh makan. Dia tinggal itu memang elok dah untuk anak dia. Anak duduk dalam rumah dia, tak ada seorang akan mati kebuluran. Tak ada seorang akan menyesal. Menyesal lah aku duduk rumah mak pak aku. Tak ada. Rahmah. Kita naik ke udara. Naik ke udara. Makin kita naik, NASA pun tahu, semua orang tahu. Saya boleh tahu, takkan NASA tak tahu. Makin naik, tak ada pernafasan, oksigen tak ada. Kita dah nak keluar dah daripada graviti bumi ni. Saya kita terapung, oksigen tak ada. Orang sanggup ambil oksigen, bawa pergi naik. Keluar daripada graviti bumi, pergi ke planet lain. Dapat lihat
suatu tempat yang Allah Ta'ala kata al-ard tadi, bumi, menjadi penempatan makhluk Bani Adam, nampak lihat terapung. Bila dia naik, katalah dia pergi ke planet lain, bulan ke, Marit ke, mana dia pergi? Dia turun balik. Bila dia turun balik, tak ada seorang pernah kata menyesal aku naik atas. Tak ada. Kenapa? Kerana Rahman. Kalau mak ayah tadi tidak ada sudut dalam rumah tu, anak dia boleh tak terselamat, semua terselamat, maka Tuhan telah menjadikan alam ini sebagai satu rahmat untuk kita. Tang mana kita pergi, naik ke langit sekalipun, masuk dalam bumi sekalipun, manusia akan selamat dengan rahmatnya Tuhan. Dia masuk dalam laut ada rezeki, dia masuk dalam tanah ada rezeki, dia naik ke atas ada rezeki. Semuanya kasih sayang Tuhan pada manusia. Kerana itu, bila kita kenal sifat rahmatnya Tuhan, itu akan menjadi pendorong yang kuat untuk kita ibadat kepada Allah dengan cinta, dengan ketundukan. Bukan kita ibadat dengan muatan yang kosong. Rahim ni apa dia pula, ikhwan? Sifat rahim ini adalah sifat, kita katakan dia sebagai sifat yang apa? Dia adalah sifat yang khas. Yang khas. Iaitu sifat yang tertakluk berhubung dengan kehendak Tuhan. Jadi kerana itu dalam kitab lama-lama dia akan terjemah dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Itu kitab klasik. Dalam Baydawi begitu, tak silap saya, dia terjemah. Sifat ini, Allah peruntukkan sifat rahim ini hanya untuk hamba-hamba yang beriman, dunia dan akhirat. Untuk hamba-hamba yang beriman pada Allah Ta'ala ni, ikhwan, Allah memberi kepada dia keistimewaan yang tak dapat pada orang lain. Walaupun sifat Rahman tak dapat dibendung. Nama saya makhluk Allah, hang sembah kayu ke, hang sembah apa ke, hang syirik ke, datang pada Allah dengan muatan dosa ke, dia bagi rezeki, dia bagi makan serupa tu, hang minta aku bagi. Tapi Rahim, tak. Sebab dia tidak asyadul mubalaghah. Dia sifat yang khas, unik. Apa dia? Dengan sifat inilah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah yang latifah, yang halus inilah Allah bagi kepada hamba dia hidayah tauhid. Dengan hidayah itu mereka sembah hanya pada dia. Mereka beribadat pada dia. Mereka tawakal pada dia. Mereka berserah pada dia. Mereka puji dia. Dengan itu, dia memberi suatu kesantunan pada hamba dia yang dia tak bagi pada hamba lain. Hamba yang tak ibadat, hamba yang tak tawakal, hamba yang tak puji dia tak bagi. Dunia dia bagi sifat ini, akhirat dia bagi sifat ini kepada siapa? Kepada hamba-hamba yang dia kasih. Dengan sifat inilah dia pilih hamba-hamba mendapat petunjuk kepada mereka. Dengan petunjuk tauhid itu mereka melakukan ibadah di dunia dan mereka akan mati. Mereka akan bawa benda ini sampai ke akhirat untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sampai kerana sifat rahim inilah, dengan ibadah yang kita buat, dengan kesalehan kita buat, ketauhidan kita jaga, Allah akan benarkan mata kita melihat wajah dia dengan sifat rahim dia. Yang tadi sifat Rahman dia luas, dia tak bagi pada semua orang. Rahim ini dia hanya bagi pada hamba yang tertentu saja. Sifat ini, ikhwan, adalah sifat sampai kepada kemuncak dia apa? Kemuncak rahim dia. Dia tak benarkan hamba dia yang beribadah pada dia, yang beriman pada dia, yang tauhid pada dia, bukan kata masuk neraka. Tengok neraka pun dia tak bagi. Kerana dia sayang yang amat-amat sayang. Dia tak boleh tengok hamba ini dalam keadaan susah. Akhirat, dia tak bagi. Pasal itu, Allah Ta'ala, pasal itu terjemahan dia, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang luas kasih sayang dia. Tapi, dia amat menyayangi hamba-hamba yang
beriman pada dia. Kita nak makan, sebut yang tu, ikhwan. Macam mana hati kita tak tersentuh. Allah ingat Nabi kata makan. Sampai budak tu kecil, dia ambil dengan tangan kiri, Nabi tahan tangan dia. Nabi kata tak, ambil dengan kanan. Nak masuk makan dalam mulut, kata bismillah. Ingat awal-awal, nikmat ni Tuhan bagi kerana dia Rahman. Tapi ingat, kalau kita beriman pada dia, dia akan sayang kita dengan sayang yang khas. Ikhwan, dengan itu kita dapat melihat dalam hidup kita. Kita sendiri yang mendapat, apa kita kata, suatu tantangan, bukan tentangan, tantangan, tatang. Allah tatang hidup kita ni. Bermakna Allah menaburkan dalam hidup kita ni, Allah tunjuk sifat Rahman dia. Tiba-tiba dengan sifat Rahman dia, kita tak semayang. Dengan sifat Rahman dia, kita tak baca kalam dia. Bukan kata tak baca, tak boleh baca. Satu. Yang kedua apa dia? Tak teringat nak belajar baca. Kita dah rasa cukup dah dapat Rahman, dapat sifat Allah bagi rezeki, Allah bagi projek, bagi itu. Besar, kaya-kaya. Tapi kita terlupa Rahim dia. Apa yang kita ada tu tak tahu mana. Kalau dia tak memilih lagi kehalusan kasih sayang daripada kita. Maka kita nak makan pun ingat benda tu. Ya Allah, aku dah dapat makan, tapi aku dapat dah hidayah. Tu lepas kita makan, doa yang paling besar kita baca lepas makan. Sepatah je. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Satu, Alhamdulillah kerana rezeki dia bagi. Yang kedua, Alhamdulillah kerana kita boleh puji dia. Ini keunikan nikmat dia. Tak semua orang dapat. Kafir dapat nikmat, tapi kafir puji benda lain. Ahli syirik dapat nikmat, sujud benda lain. Tapi Muslim yang diletakkan Muhammad sebagai rahmatan lil alamin datang, kita puji Allah, kita sujud kena pada tempat dia. Ikhwan, setelah kita tahu muatan ini, kita kena ambil masa Ustaz, bersendirian, duduk Ustaz, untuk memilih perkataan-perkataan yang kita nak sampaikan pada anak-anak kita. Ini adalah hidayah tusubian. Ini adalah bimbingan yang kita tahu, yang kita nak bagi pada anak-anak kita. Tarbiyah kita. Tarbiyatul aulad. Tarbiyah bermakna membentuk anak-anak supaya berhubung dengan Tuhan. Karena itu ikhwan, bila kita baca ayat tadi, ayat 21, 22 daripada Baqarah, dengan kita campur sedikit keterangan ini, maka kita akan dapat lihat bagaimana menjadi suatu mas'uliyah kita, tanggungjawab kita, membawa nilai ubudiyah kepada anak-anak dengan berprinsipkan itqan. Apa makna itqan? Bukan buat kerja sambil lewat. Sungguh-sungguh kita buat. Pergilah nak baca Quran, hentak mengaji dalam kampung ke, dalam flat ke, di bandar ke, taman ke. Tapi bila anak balik, Quran buah tamana, kain buah tamana, dia tak menerah langsung, kita tak ambil peduli. Bermakna kita ada mas'uliyah, tapi kita kehilangan itqan. Bermakna 3 prinsip besar dalam hidup, kita cuma ada 2 je. Tak akan jadi usaha kita, ikhwan. Tak akan jadi. Kenapa? Kerana mas'uliyah itu melahirkan itqan. Daripada itqan itu nak melahirkan objektif yang besar. Apa dia? Al-ubudiyah lillahi wahdah. Inilah yang kita duk belajar asas, ikhwan. Ikhwan, ini yang kita belajar. Kalau masih ada lagi 1-2 perkara yang patut kita ambil tahu, kemudian kita akan berpindah kepada tanggungjawab yang kedua, apa dia? Ma'rifatul Nabi. Kita mesti memperkenalkan Nabi pada anak-anak kita. Ini mas'uliyah kita, ikhwan, untuk ibu dan bapa. Sebagai murabbi, sebagai pembentuk anak-anak, sebagai mursyid, sebagai pembimbing pada anak-anak. Dan saya mengharapkan dan mendoakan ikhwan untuk diri saya dan kita semua, biarlah benda ini datang daripada lisan kita. Kenapa, ikhwan? Kalau ini datang daripada lisan kita, tarbiyah ini datang, pahala yang kita dapat lepas kita mati punya besar, ikhwan. Saya boleh kata ghairu mamnun, pahala tak putih-putih. Kenapa? Kerana sebesar-besar
benda kita boleh buat dalam hidup, kita bawa anak kita kenal Allah. Kerana nasihat kita, dia tak syirik pada Allah. Nasihat kita, dia tak tinggal sembahyang. Mungkin saya boleh buat contoh kecil pada ikhwan. Dah mati dah seorang salih yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata rajulun salih. Nabi sebut dia orang salih. Nabi kata ketika dia kata pada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmul azim. Nabi kata seperti hamba salih itu, dia kata pada anak dia, wahai anakku, janganlah kamu syirik pada Allah, kerana syirik kezaliman yang besar. Siapa rajulun salih itu, ikhwan? Kita panggil dia dengan nama Luqman Al-Hakim. Allah kata walaqad atayna Luqman al-hikmah. Kami beri kepada Luqman itu hikmah, hakim, kebijaksanaan yang dahsyat dalam tarbiyah. Ikhwan bayang, dia dah mati dah. Tapi Quran memasukkan tarbiyah dia pada anak dia. Sampai Allah gazetkan itu sebagai kalamullah, kalam Allah. Dan kita hari ini mendidik anak-anak berpedomankan itu. Agak-agak apa Luqman dapat di alam barzah sekarang? Ghairu mamnun. Makan tak habis, ikhwan. Makan. Kubur tak akan himpit dia. Kubur tak akan himpit manusia yang tauhid pada Allah dengan tauhidnya murni. Kalau kubur himpit pun, ikhwan, dia himpit seperti mana ibu menghimpit anak kerana nak bagi susu. Kasih sayang. Dia tak akan cederakan tulang kita. Sakit dah sekali. Kubur tak akan pernah gelap pada orang yang mendidik anak-anak, yang membawa nur tauhid dalam fikiran anak-anak. Kerana kita mendidik anak-anak, anak-anak duk rokok, duk sembahyang, tak melakukan syirik. Dia susah macam mana pun, dia minta pada Allah, dia tak cari bomo-bomo ni. Macam manalah itu nur dalam kubur kita, ikhwan. Oh ya Allah. Pasal itu, ikhwan, biarlah ini datang daripada mulut kita kepada anak-anak kita. InsyaAllah, ikhwan, pada minggu depan, minggu akan datang, kita akan jumpa lagi. Kalau umur panjang, sihat badan diizinkan oleh Allah, kita akan lihat lagi apakah mas'uliyah, tanggungjawab kita yang mesti kita didik anak-anak kita. InsyaAllah, ikhwan, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.